sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan basic effect teknik, dan ada juga yang basic tu digunakan dalam advanced teknik lah. Okay, so contohnya camera tracking. Tapi selalunya camera tracking ni kalau dalam animation tu dalam bentuk animasi 3D lah. Untuk 2D ni jarang digunakan. Kalau nak digunakan pun terpaksa banyak buat melukisan lah. So kebanyakan kamera tracking ni kalau untuk filem yang biasa, dia attach dekat kenderaan sebab dia akan tracking ataupun ikut watak tu lah, ikut jalan cerita lah. So ingat lagi sebelum ni kita bincangkan rear projector ataupun front projector tu, yang cerita James Bond tu kan. Kalau dulu itu teknik tracking, tapi dulu dia orang kamera besar-besar. Tak macam sekarang GoPro ni ada kecil lah. Ini pun dah kira kamera dah besar juga. Dulu lagi besar. So nak attach dekat kenderaan ataupun dekat apa ni? Tak kisahlah nak sama ada dekat kereta ke, kat motor ke ataupun kat badan, agak sukar. Tapi sekarang tengok dia dah attach, boleh attach. Kalau yang action camera tu GoPro dan apa lagi? Cosmo ada kan satu lagi jenis Cosmo yang kecil tu, boleh letak kat badan je. Tapi ini untuk video production memang dia orang akan lekat ke depan ataupun ikut belakang ni. So ini adalah teknik kamera tracking. Okay, tapi saya katakan tadi dia lebih banyak buat lebih kepada perfilman lah. Kalau untuk animation ni dia lebih kepada animasi 3D. Okay, dan ada juga yang menyatakan bahawa kamera tracking ni sama dengan motion tracking atau motion camera. Okay, sama je. Okay, dan dia adalah dalam visual effect jugalah, dalam proses dalam menghasilkan visual effect. Okay, dan akan memastikan ketepatan kamera tu terhadap movement yang ingin dilakukan lah. Okay, dan seperti katakan tadi, every other part on the video production, most every part. Okay, kebanyakannya gunakan dalam video production. Okay. Ni saya katakan tadi, sekarang pun kalau kita gunakan DSLR, okay, siapa yang ada DSLR sebenarnya boleh juga ambil video. So video bentuk high definition lah, HD. Dan dia gunakan ni dinamakan stabilizer. Okay, agak mahal jugalah alat ni. So alat ni akan stabil saja walaupun bergerak macam mana, walaupun dalam bentuk lari yang laju dan sebagainya, kamera akan stable. So ini additional lah. Okay, most tracking is process which involve taking a pose that have been filmed dalam real atau keadaan real, camera tracking ataupun motion tracking tu lah, motion, so that 3D element can be added dalam penghasilan sesuatu projek filem lah tu. Dan memerlukan masa yang agak lama lah. Okay, semasa penghasilan video tu mungkin tak jadi dan sebagainya. So sebenarnya dalam production video ni, dia orang akan backup beberapa kamera lah, beberapa sudut semasa action tu berlaku. So selepas tu dia akan masukkan special effect, backdrop, robot yang kita bincangkan sebelum-sebelum ni, yang itu mechanical visual effect tu kan. Okay, so dan macam-macam lagi teknik dalam penghasilan video tu. So kalau siapa nak tengok ni contoh perfect example of the Transformer 3. Okay, yang mana anything there is moving camera shot. Okay, dan camera tracking has been used dalam penghasilan Transformer 3D. Tapi boleh cari ni Transformer 3D dekat YouTube nanti. Dan kalau lihatkan
Transformer trailer ni ataupun Transformer kebanyakan gunakan 3D animation. So gabungan real dengan 3D animation, kemudian digabungkan dengan chroma key, teknik chroma key dan sebagainya. Okay. Terhasillah filem Transformer 3. Okey, dan ni contoh salah satu teknik camera tracking. Dia gunakan software lah. Okay, nama software tu Blender. Okay, dan agak mahal. Secara asalnya, secara tradisinya proses ni camera tracking ni dah using dedicated camera tracker. Maksudnya digunakan contoh yang sebelum ni kita bincangkan. Ingat dolly tracking. Okay, digunakan landasan macam landasan kereta api. Okay, tapi sekarang third party software ni Blender digunakan untuk menghasilkan efek dalam menghasilkan dalam cerita tu lah. Okay. Dan selalunya nampak macam real, lihat. Tapi itu kata expensive dia punya software ni lah, third party software ni. Okay, dan nanti boleh tengok contoh ni kat YouTube. So pada peringkat awal saya tak tahu. Ingatkan real tau, tapi rupa-rupanya digunakan teknik Blender software ni lah untuk menghasilkan kesan tracking tu. Okay, kamera masuk ke dalam. Okay, kemudian teknik masking. Okay, teknik masking yang asas saya tunjukkan minggu lepas. So selalunya seperti saya katakan yang minggu lepas, teknik masking ni yang mana kita nak menunjukkan atau nak menyembunyikan certain keadaan. Okay, dan menggunakan layers, beberapa layers. Okay, dan satu layer teknik masking. Kalau ingat lagi minggu lepas, layer masking tu letak di atas. Dan apa yang kita animasi tu letak di bawah. Okay, begitu juga boleh sebaliknya. Saya lupa tunjuk contoh. Sama ada masking tu yang bergerak dan gambar belakang tu adalah static. Okay, dan ni static pipe hole, create mask to move, change, nak mengubah shape. Okay. Dan sebagainya. So teknik masking tu seperti katakan juga dia adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penghasilan sama ada filem ataupun animasi lah. Okay, antara ni contoh. Kalau yang static guna Photoshop pun ada juga dalam Photoshop. Dalam Photoshop ada, dalam Adobe Illustrator pun ada. Okay, dan use animated mask to achieve such complex effect lah. Moving spotlight dalam animasi kita seolah-olah spotlight itu berfungsi, padahal dia adalah contohnya light, bukannya cahaya sebenar. Okay, so digunakan teknik masking lah. Animated mask also useful for creating cinematic transition antaranya wipes, fade in, fade out, itu pun boleh guna iris. Okay, kalau dalam animate tak ada ni, benda ni kita kena buat sendiri. Tapi kalau dalam software editing video dia ada. Okay, ada kemudahan, kita just pilih saja transisi antara satu scene kepada scene yang lain. Kalau dekat animate ni kita kena buat secara manual. Okay. Kemudian chroma key. Chroma key pun saya dah terangkan sebelum ni. Okay, yang menggunakan dua warna. Okay, ni pun teknik advance lah. Kalau yang betul-betul nanti saya tunjukkan contoh. Yang mana gunakan berapa layer untuk image digabungkan dan layer belakang tu akan digantikan, latar belakang tu digantikan dengan gambar pada keadaan situasi filem tersebut lah.
Okay, dan this technique has been used of many fields to remove background for subject photo or video. Okay, teknik ini juga boleh juga digunakan kalau siapa yang perasan yang pernah masuk zoo ke, pernah masuk taman tema kan, dia suruh ambil gambar kan, lihat latar belakang dia adalah green screen ataupun blue screen. Okay, kemudian bila kita keluar, dia superimpose benda tu dan dijual lah. So boleh digunakan dalam static, image static ataupun video. So ini banyak luas digunakan, terutamanya dalam pengacaraan video berita dekat TV. Okay. Video game pun paling banyak video game dengan motion picture. Motion picture ni macam movie lah. Dan seperti katakanlah, chroma key ni teknik commonly used in video production dan terutamanya dalam proses post production, semasa proses editing lah. Okay, so ini kod warna yang sebenar kalau untuk green screen dengan blue screen. Okay, di mana kalau dekat Photoshop tu dia ada cari je Pantone, dia salah satu jenama, bukan jenama, apa nak cakap, memang dalam penghasilan grafik selalu memang orang akan merujuk kepada Pantone ni. Ini kod dia. So untuk chroma key, warna biru, warna hijau dengan warna biru lah. Okay, so ini contoh yang sering digunakan seperti kata-kata tadi lah dalam pengacaraan TV, dalam berita. Okay, digantikan terutamanya yang menyampaikan berita cuaca tu. So, dia akan gunakan sama ada blue screen ataupun green screen. Ini contoh. Lihat. Tapi kalau lihat kan dia warna ni dull tau. Tapi lepas proses terakhir, ini kelebihan editing lah semasa post production. Okay, dan dia dah tukar kepada benda lain. So ini namakan teknik dalam proses penghasilan video tu diguna nak adjust warna. So dalam kalau dalam Photoshop tu kat dalam layer tu lah macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau untuk editing video memang ada dibetulkan warna untuk mendapatkan warna yang lebih cantik. Okay, sebab kebanyakannya digunakan ni untuk tujuan komersial. Okay. So sama ada digunakan biru ataupun warna hijau. Okay, ini contoh. Seperti katakan tadi lah. Dalam dunia perfilman memang sering digunakan. Kalau lihat Avengers ni, dalam studio je sebenarnya. Lepas tu belakang kan, kalau siapa perasan, belakang ni kan semua ditukar kepada bangunan. Padahal dia orang berlakon dalam studio saja. Okay, ini cerita Superman. Nak gerak-gerakkan dia punya apa nak panggil sayap ke apa belakang dia yang warna kain merah tu kan. Orang yang gerakkan sebenarnya. Tapi bila masa editing, belakang dia ditukarlah semua. Kemudian ni tali yang menggantungkan tu dia namakan ring. Rig teknik nanti ada kat ujung dia. Dia akan buang. Akan nampak, tak nampak. Walaupun benda digantung kan nampak banyak tali. Tapi bila final product nanti, dia tak, dia boleh hilangkan atau digantikan dengan benda lain. So inilah dia. Bagaimana proses green screen ataupun blue screen. Tapi kalau dunia perfilman memang selalunya banyak gunakan green screen. Okay. Okay, kemudian teknik yang advance lagi rotoscoping. Okay. Konsep teknik rotoscoping ni sebenarnya pada peringkat awal dia nak dia trace menggunakan gambar sebenar untuk mendapatkan pergerakan animasi itu dengan lebih smooth. Okay. Itu konsep rotoscoping lah.
dia akan trace pergerakan sebenar. Itu yang nampak semua je animasi tu, sebab dia akan ambil satu persatulah gambar tu. Dan pada peringkat awal dulu, seperti saya katakan awal-awal, dia akan trace daripada filem yang hitam putih tu. Okay, dia akan trace satu-satu frame by frame. So itu yang nampak pergerakan animasi tu nampak smooth. Okay, dan kemudian ni rotoscopy is one of the oldest animation technique dan still digunakan, tapi dengan kaedah yang lain. Ni kaedah yang lain. Dia macam masking juga, tapi berbeza lah teknik dia. Okay, in the early days of cinema, rotoscopy mean tracing over live action footage. Dia kata frame by frame. Okay, dan digunakan dalam animated film. Okay, that way the animator could be very realistic movement by tracking over the actor in the scene. Pada peringkat awal dulu. Tapi sekarang teknik rotoscoping dah berubahlah teknik dia. Tapi teknik tu masih lagi digunakan terutamanya dalam perfilman. Ni juga salah satu teknik rotoscoping, lihat. Okay, in video effect, the process although similar, tapi different purpose lah. Rotoscoping visual effect is used to create matte or mask. Dia macam masking juga. Dia kata agak keliru sikit lah. So it can be extract out to the place and different background and mask out to, so color can be changed and or any other set of reason lah. Okay, so contohnya ni. Contoh ini juga rotoscopy digantikan, ditukarkan muka orang ni dengan muka orang lain atau watak yang lain. Ataupun kalau nak tukar, contohnya kalau dibuat filem fantasi, mungkin ditukarkan kepada kepala alien dan sebagainya lah. Okay, so ni membenarkan producer to produce scene that would otherwise to be difficult ataupun expensive kalau kita nak lakukan ataupun terlalu berbahaya. So digunakan teknik ni lah. So pada keadaan sebenar ia mungkin sukar dilaksanakan. Okay, so ini teknik rotoscoping. Dan dia bergantung kepada kekompleksan shooting teknik tu semasa proses tu. Dan proses untuk rotoscoping mungkin ambil masa yang agak lama dan mungkin ambil masa berhari-hari. Dan dalam teknik rotoscoping juga masih menggunakan blue and green screen supaya proses komposit tu berlaku dengan mudah lah. So dan seperti katakan dia ambil advantage of blue screen, so rotoscoping still play a large role in the production of visual effect. Okay, dan because rotoscoping is used in just about every movie and television show dan utilize visual effect. So teknik ni masih lagi digunakan dan antara teknik penting juga dalam proses menghasilkan visual effect. Okay, so itu tiga teknik utama lah dalam penghasilan yang advance. Okay, iaitu camera tracking tadi. Okay, kemudian masking, kemudian chroma key lah. Seterusnya adalah rotoscoping. So ini masih lagi digunakan.